KPM. Senangnya dalam hati, rumah besar begini. Macam salah lirik ke? Lantak lah. Yang penting rumah besar ni aku yang punya. Hei, kesian pula dekat adik-beradik aku yang lain. Lantak dorang lah. Bang, kau memang senang hati kau mestilah. Rumah kau dapat, harta kau dapat. Aku dapat harta tanah ujung kampung je. Itu je kau bagi aku. Yang penting dapat. Daripada tak dapat, tak boleh bang, tak boleh macam ni. Mentang-mentang kau anak paling tua, itu je gitu kau bagi kita orang. Boleh tak boleh, sekarang ni rumah yang besar ni bapak dah bagi aku. Kau nak cakap apa? Tak boleh bang, tak boleh. Ni tak adil. Assalamualaikum. Apa gaduh-gaduh ni? Dia ni tuan, Ini saya. dia marah saya. Sedangkan rumah ni memang milik saya. Apa masalah dia? Tak adil lah tuan. Ha. Dia dapat rumah, kita orang dapat tanah ujung kampung. Dia tak adil macam ni. Okey, Encik, macam ni. Sekarang ni, kita kan agama Islam. Islam ada perundangan dia, Encik. Okey, perundangan Islam ni adil. Nak tengok tak? Adil tak adil ni perundangan Islam ni? Nak tengok tak? Boleh lah tuan. Jom ikut Ajar saya. sikit dia ni. Jom. Encik, jom. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Macam biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita menang menentang COVID-19. Baiklah, saya tadi baru lepas bergaduh dengan adik saya. Nak tahu sebab apa? Tak apa. Nanti kita tanya ustaz kita apakah sebab saya bergaduh tadi. Baik. Bersama dengan kita hari ini iaitu Ustaz Nur Erman Sungeb. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi Ustaz, segop penuh hari ini. Oh, kan. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Makin sihat tengok. Alhamdulillah. Okey Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Sebelum kita nak sembang lebih panjang Ustaz, ya, betul. apa kata kita buat SOP dulu? Boleh. Okey, saya pakai dulu cecair ni. Kemudian jemput Ustaz pakai supaya kita ini semua dijauhi daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik Ustaz, tadi ramai yang bertanya kan, kenapalah saya bergaduh dengan adik saya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan, ada kaitan tak dengan kita punya topik pada hari ini? Okey, apa yang kita cuba sampaikan tadi adalah untuk menyatakan bahawa perundangan Islam ini, kita nak cerita pasal perundangan Islam sebenarnya. Okey, adik-beradik gaduh ke apa yang tak puas hati pun, sebenarnya Islam ni dia ada satu undang-undang yang ditetapkan bersifat adil, bersifat ciptaan Allah, semua ada dalam tu. So jadi hari ini kita nak rungkaikan, kalau kita nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang hebat, kita wajiblah patuh pada perundangan Islam sebenarnya. Macam itulah sebenarnya. So tajuk kita hari ini adalah kewajipan mematuhi perundangan Islam. Okey, baik Ustaz. Saya difahamkan kita tidak berdua hari ini. Betul. Kita ditemani oleh rakan-rakan saya yang lain dalam talian, ya, betul. iaitu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya. Jom kita berkenalan dengan mereka. Boleh. Assalamualaikum. Wah, handsome, cantik-cantik kawan-kawan saya hari ini. Apa khabar semua, sihat ke? Sihat, Allah. Sihat. Okey, boleh tak kenalkan nama? Bermula dengan Umi. Silakan Umi, kenalkan nama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umi Aini Safia binti Mahathir. Boleh panggil saya Umi. Okey, terima kasih kepada Umi. Seterusnya Yasmin. Silakan. Assalamualaikum, saya Nik Yasmin Zainab binti Muhammad. Boleh panggil saya Nik. Okey, baik. Nik. Dan seterusnya Zarif. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif Fandi bin Muhammad Sarun. Boleh panggil saya Zarif. Ataupun mat bunga Tengok baju dia. Tengok Baju baju dia berbunga lah, tu. Okey, terima kasih kepada Zarif. Seterusnya Syazrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazrina Imelda binti Sufarahimi. Boleh panggil Imelda. Okey, Imelda. Baik, terima kasih.
Dan seterusnya Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dengan Hakim Daniel Rizal. Boleh panggil saya Daniel. Okey, Daniel, awak pakai apa tu? Itu topi ke, kopiah ke, serban ke? Deni. Okey. Baru tu saya pun baru dengar. Itulah saya pun baru tahu tu. Baik, terima kasih kepada Daniel. Seterusnya Nukman. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukman Hilmi bin Abdul Samad. Panggil saya Nukman. Lokman. Oh, sama dengan saya lah. Saya pun Lokman Hakim. Dia Nukman. Nama pendek saya Man. Man juga. Kalau panjang saya pun Man namanya juga. Oh, Man juga. Kalau panjang orang panggil Mantul. Baik, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah Ustaz, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita belajar bersama-sama dengan Ustaz? Silakan. Okey, jadi hari ini kita akan bersama dengan saya adalah untuk mendapat pelajar-pelajar di akhir pembelajaran nanti akan dapat yang pertamanya menyatakan maksud keunggulan perundangan Islam. Okey, keunggulan sistem perundangan Islam. Apa tu unggulnya perundangan Islam? So nanti kita akan dapat sama-sama dengan pelajar apakah maksud keunggulan perundangan Islam. Yang kedua iaitu dapat menerangkan 3 keunggulan sistem perundangan Islam. Kita nak tengok perundangan Islam ni unggulnya macam mana? Kat mana perundangan Islam ni unggulnya di situ? Dan yang ketiga, murid-murid dapat mengenal pasti 2 punca individu dan masyarakat melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Kalau kita tengok sekarang pun ramai orang melanggar peraturan. So kenapa dia orang melanggar peraturan itu? So kita akan tengok pelajar akhirnya nanti dapat menerangkan perkara-perkara ini. Dan yang keempat, murid mencadangkan 3 tindakan yang boleh dilakukan untuk mematuhi pelaksanaan perundangan dalam kehidupan. So macam mana dia nak patuh perlindungan? Dia dah, yang pertama tadi dia langgar, ini dia patuh pula. Dan yang terakhirnya dapat membanding beza 3 ciri sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan sivil ataupun konvensional. Okey, jadi inilah 5 perkara yang akan kita dapat jikalau kita fokus dalam pembelajaran pada hari ini. Baiklah, Ustaz dan juga kawan-kawan saya dalam talian juga di rumah, kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Apa itu perundangan Islam? Perundangan Islam bermaksud hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan akidah, ibadat, akhlak, muamalat, munakahat dan jenayah demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Nur Irman Sungep, guru tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya Batu Pahat Johor dalam slot menengah atas. Bagaimana kawan-kawan saya dalam talian? Boleh kita mulakan kelas? Kalau boleh tunjuk sikit. Boleh begini. Okey Ustaz, nampaknya mereka semangat untuk teruskan kelas kita pada pagi ini, pada hari ini. Jadi Ustaz, tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Lokman. Terima kasih atas huluran itu. Saya sahut huluran dia insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada hari ini kita akan masuk tajuk berkaitan tentang tasawuf Islam tingkatan 5 iaitu kewajipan mematuhi perundangan Islam dalam tema yang pertama, dalam tema yang kedua. Jadi hari ini kita akan tengok apakah keunggulan, apakah kehebatan perundangan Islam itu sebenarnya. Kalau sebelum ini kita dah belajar tentang perundangan Islam. Apa maksud perundangan Islam? Perundangan Islam adalah hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Daripada A sampai Z semua Allah dah tetapkan dalam perundangan Islam itu. Jadi hari ini kita nak tengok apakah keunggulan perundangan Islam. Sehubungan dengan itu saya minta ada anak calon-calon SPM 2021 yang bakal cemerlang insya-Allah, keluarkan papan putih yang telah diberikan kepada anda, papan putih mini, untuk kita sama-sama mulakan kelas kita pada pada hari ini insya-Allah. Okey. Tunjuk sikit papan putih tu. Angkat sikit papan putih. Angkat sikit, tunjuk sikit. Angkat sikit papan putih. Papan putih Okey. Oh, dah siap tulis dah siapa tu? Siap dah tulis dah. Yang ni dah siap dah. Okey, jadi tak apa. Kita tengok yang pertama. Soal kita nak apa pelajar kita buat pada hari ini. Kalau kita tengok kat depan ni, Lokman dan para pelajar yang ada di rumah, iaitu nyatakan
maksud keunggulan perundangan Islam? Saya nak kat sini sebab saya besarkan di sini keunggulan. Saya minta para pelajar tuliskan apakah maksud keunggulan itu. Saya minta para pelajar, murid-murid yang calon-calon SPM 2021 yang bakat cemerlang insya-Allah untuk tuliskan apa maksud keunggulan tu. Kalau dah siap boleh angkat. Dan murid-murid di rumah juga boleh buat Ustaz yang kat rumah pun dipersilakan untuk buat sama-sama. Kalau tak ada papan putih mungkin ambillah apa-apa kertas yang ada kat depan mata boleh. Nak tulis kat tangan pun boleh. Tak ada masalah. Nampaknya mereka dah siap Ustaz. Tunjukkan di hadapan kamera. Tunjukkan di hadapan kamera masing-masing. Lain-lain jawapannya Ustaz. Nokman, cuba bacakan sikit Nokman bacaan anda, Luqman. Nokman, silakan Nokman. Pada saya keunggulan tu maksud dia kekuatan. Keunggulan adalah kekuatan. Keunggulan adalah kekuatan. Kalau kita tengok yang lain. Umi, cuba tengok Umi. Umi baca sikit Umi apa yang Umi tulis? Terbaik. Apa yang dituliskan oleh semua? Ada Umi tulis terbaik, Luqman tulis kehebatan, keunggulan, kekuatan, keutamaan dan sebagainya yang ada 6 orang ditulis. Semuanya betul. Itulah yang dikatakan sebagai keunggulan. Terima kasih, boleh turunkan papan putih anda. Itulah yang dimasukkan sebagai keunggulan ataupun keunggulan ni adalah kehebatan Luqman. Iaitu nak menunjukkan bahawa perundangan Islam ni hebat, perundangan Islam ni utama, perundangan Islam ni power, perundangan Islam ni tidak boleh dinafikan. Yang mana ianya adalah hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan kepada manusia. Itulah dikatakan keunggulan perundangan Islam. Jadi jelas kat sini, maksud keunggulan perundangan Islam adalah keutamaan, kehebatan, kekuatan, kepoweran, semua ada. Semua yang top-top kat dia. Semua top-top ada kat situ. Sebab itulah maksud unggul. Macam kalau manusia pun manusia yang unggul, manusia yang hebat. Begitu juga keunggulan perundangan yang unggul, perundangan yang hebat, perundangan yang power, perundangan yang mempunyai suatu perkara yang memang sangat power. Terima kasih. Kita teruskan lagi. Sebelum kita pergi sebelum kita pergi seterusnya, hari ini saya nak buatkan satu kelainan sikit Luqman. Yang mana saya berikan gambar, murid-murid yang ada kat depan kita ni akan meneka ataupun menganalisis keunggulan perundangan Islam itu berdasarkan gambar yang saya akan berikan. Cantik Ustaz. So mereka kena analisis apakah tujuan utama, apakah gambar yang saya keluarkan ini untuk bagi mereka analisis apa jawapan keunggulan perundangan Islam. Jom kita teruskan. Kita lihat. Mereka kena analisis tentang gambar ini dan kita tengok yang pertama. Yang pertama. Saya minta tengok murid-murid tengok dulu apa yang cuba gambar yang ada di hadapan. Dan ada siapa-siapa yang nak mencuba? Siapa yang nak cuba sila angkat tangan untuk gambar yang pertama ini. Umi, silakan Umi. Silakan Umi. Ustaz, saya rasa gambar ni dia berkaitan dengan ciptaan Allah. Ciptaan Allah ni dia terdiri daripada sebarang kekurangan dan kecacatan. Kalau kita tengok gambar ni pun dia ada awan, bumi, ada sawah padi, ada pokok-pokok, ada air, ada ni. Ini semuanya adalah apa dia? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perundangan Islam itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersih daripada sebarang kelemahan. Kita tahu kan, apa-apa juga ciptaan Allah bersih daripada sebarang kelemahan, kekurangan dan dorongan hawa nafsu. Dapat Rahman? Dapat murid-murid semua? Dapat insya-Allah. Dapat murid-murid di rumah? Jom kita pergi gambar yang kedua. Murid-murid di rumah, murid-murid di studio bersama dengan saya, kita sama-sama kaji, kita sama-sama analisis apakah sebenarnya gambar yang kedua ini. Ataupun ni tadi dipanggil sebagai Rabbaniyah Rahman. Tengok gambar yang kedua. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Al-Quran. Gambar Al-Quran. Apa sebenarnya nak disampaikan dengan nak disampaikan dengan keunggulan? Apa kena mengenai Al-Quran dengan keunggulan sistem perundangan Islam ni sebenarnya? Betul. Nak tahu juga kita. Betul kan? Kita nak tahu juga. Jadi murid-murid ada tak siapa-siapa yang boleh menganalisis? Kat rumah jangan lupa terus buatkan untuk analisis. Betul. Siapa tu? Daniel. Silakan Daniel. Gambar itu menunjukkan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan panduan hidup yang lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan manusia dalam mencari keseimbangan duniawi dan ukhrawi.
dan Al-Quran itu bersifat syumuliah. Okey. Lengkap. Dia cuba sampaikan tu. Sifat dia tu lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih Daniel atas jawapan itu. Yes. Kalau kita tengok Al-Quran, kita tahu Al-Quran ni segala-gala peraturan, segala apa yang ada di dunia ni semuanya bermula daripada Al-Quran. Betul. Sebab Al-Quran ni adalah kalam Allah. So, keunggulan perundangan Islam ini adalah bersifat lengkap sebab Al-Quran tu lengkap. Betul. Al-Quran lengkap. Memang tak ada lain nak dinafikan. Al-Quran adalah kitab paling lengkap di dunia. Sebab kat situlah ada segala hukum, segala rukun, segala apa semua ada. Betul. So, sistem perundangan Islam ini bersifat lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan. Atau sebagaimana Daniel sebutkan tadi, ianya dipanggil sebagai bersifat syumuliah. Perundangan Islam ini bersifat syumuliah, lengkap. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey. Kita tengok gambar yang ketiga, Ustaz. Ketiga. Okey, gambar yang ketiga. Kalau kita tengok gambar ni macam apa tu dia? Timbangan, Lokman? Ustaz, Ya, timbangan. Cuba apa kena mengena timbangan ni? Apa yang mereka nak cuba analisis dengan timbangan yang ada ni? Okey, ada tak siapa-siapa yang nak cuba jawab? Okey, sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Syazrina Okey, Imelda. Syazrina. Kalau based on gambar tu, dia macam nak tunjukkan yang perundangan Islam ni bersifat adil dan tak berat sebelah. Okey, adil dan tak berat sebelah. Yes, kalau kita tengok dia adalah macam neraca lah kalau ini timbangan lah kan. Okey, bila timbangan ini dia memang kalau nak betul-betul timbangan mestilah timbangan tu sama baru dia tepat. Jadi apa yang disampaikan oleh Syazrina Imelda tadi itu bersifat adil. So perundangan Islam ini adalah perundangan yang bersifat adil tanpa mengira pangkat dan keturunan. Siapa kita? VIP ke, BBIP ke, orang biasa ke, rakyat marhain ke, siapa pun, kita tetap tertakluk pada perundangan Islam. Kalau kita buat maksiat ataupun kita buat perkara-perkara yang dilarang, contohnya zina ataupun kita akan dapat perkara ataupun kita akan dihukum perkara yang sama. Betul. Dia tak ada, dia maksudnya adil lah. Siapa-siapa pun. Jadi serta perundangan Islam ini hukum yang adil ataupun dipanggil sebagai hukum yang bersifat al-adalah. Al-adalah itu adil. Okey, kita pergi gambar yang seterusnya, Lokman. Jom kita minta murid-murid di rumah, di studio yang bersama dengan saya untuk kita kaji, buat analisis gambar yang seterusnya. Sebelum tu Ustaz nak saya bagi ni ke ganjaran kepada mereka. Allah, saya lupa. Saya lupa, Ustaz. Punyalah seronok hari ini. Baik. Betul. Saya minta tolong bagi ganjaran boleh, kepada Ustaz, boleh. daripada Daniel tadi, kepada Umi dan juga Imelda. Terima kasih, Lokman. Saya pun lupa kan. Ini kan. Okey. Silakan, Ustaz. Okey, kita teruskan. Okey, gambar yang seterusnya. Okey, gambar yang keempat. Okey, gambar yang keempat. Apa gambar yang akan keluar? Gambar ada apa nama dia? Masyarakat ramai-ramai, orang ramai-ramai kan, tak mengira bangsa kaum apa. So, apa yang nak cuba disampaikan oleh gambar tersebut yang ada mengena kait-mengait dengan sistem perundangan Islam. Siapa yang boleh menganalisis dengan baik? Okey, sila angkat tangan penonton, para pelajar sekalian. Untuk gambar yang keempat, saya. Mak bunga kita yang angkat tangan nampaknya. Okey, Zarif, silakan. Dari gambar tersebut saya dapat analisis Islam mengajar kita untuk bergaul tanpa mengira kaum. Betul. Okey, maksudnya kalau Islam mengajar kita bergaul tanpa mengira kaum, begitu juga dengan perundangan Islam. Perundangan Islam ini bersifat untuk semua manusia tanpa mengira kaum. Baiklah kita ni Jawa ke, saya Jawa, Bugis ke, India ke, Melayu ke, Cina ke, siapa pun kita tertakluk dengan perundangan Islam asalkan agama kita adalah agama Islam. Jadi itulah yang dikatakan sebagai keunggulan perundangan Islam. Kita tengok gambar yang seterusnya. Okey. Gambar ataupun yang tadi itu dipanggil sebagai bersifat alamiah. Perundangan Islam ini bersifat alamiah. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Gambar yang kelima. Apa dia gambar yang kelima keluar ni? Gambar batu-bata, batu-bata. Batu-bata ni berbentuk dinding lah kata orang. Kenapa? Apa kena-mena dinding dengan sistem perundangan Islam? Betul. Siapa yang boleh jawab kat sini? Siapa yang boleh bantu? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Yasmin. Okey. Silakan. Daripada gambar tersebut, saya boleh katakan
dia bersifat tetap dan tidak akan berubah. Betul ke Ustaz? Ya. Okey. Dinding ni Mak Lokman, dia Ya. kalau kita dinding tu selagi kita tak robohkan, selagi itu dia akan duduk macam tu je lah. Akan kukuh, Ustaz, Dia akan kukuh macam tu lah. Kalau selagi dia tidak diganggu gugat, dinding tu akan macam tu. Betul. Benda kalau berdoza datang tu lain lah. So, nak menunjukkan bahawa kat sini sistem perundangan Islam adalah bersifat tetap dan kekal sehingga hari kiamat. Contohnya daripada zaman Nabi sampailah hari kiamat. Hukum kepada si penzina yang belum berkahwin, contohnya adalah dirotan ataupun disebat 100 kali. Dia tak berubah daripada zaman Nabi sampailah akhir sekarang zaman ni. nanti. Betul. Tapi dia adalah cara-cara nak jatuh, bukannya mudah nak jatuhkan hukum Islam ni. Betul. So itulah nak menunjukkan bahawa ianya bersifat tetap dan kekal, ataupun ianya dikenali sebagai apa? Sebagai apa, Yasmin? Sahabat. Yes, sebagai sahabat. Okey, sebagai sahabat. Sahabat ni tetap. Sahabat, dia kekal. Bukan sahabat. rembat Bukan rembat. Rembat tu kalau boleh main bola, rembat dah. Okey, Ustaz. Okey, kita pergi gambar yang seterusnya. Okey, gambar yang kelima. Jom kita lihat. Gambar dia ada pengetuk, ada buku-buku di situ. Apa sebenarnya nak disampaikan ni? Siapa boleh bantu saya kat sini? Okey, Lokman. Daripada gambar ni, kita boleh tengok macam suasana kamar-kamar. Jadi saya rasa apa yang nak disampaikan, perundangan Islam ni dia memberikan pengajaran kepada orang yang melakukan kesalahan. Betul, Ustaz? Betul, tepat sekali. Tahniah Nokman. Okey, kita bagikan dia 1 bintang di situ. Okey. Jadi di sini gambar yang keluar ini adalah gambar yang biasa macam Lokman cakap berada di mahkamah. So adalah perundangan Islam ini bersifat memberi pengajaran, bukannya bersifat menzalimi, bukan bersifat nak menganiaya orang lain, tapi perundangan Islam ini bersifat memberi pengajaran supaya penjenayah tidak mengulangi kesalahan. Kadang-kadang ialah kalau kita dah kena, contohnya tadi macam kalau berzina kena sebat atau kena rotan yang 100 kali, mungkin dia tak akan buat lagi dah lepas ni. Betul. Kan? Itu antara pengajaran yang ada dalam perundangan Islam. So perundangan Islam ni sangat cantik sebenarnya, Lokman. Dan kita pergi gambar yang seterusnya. Okey, gambar yang keenam. Dia masih 5 lagi. 5 lagi, Ustaz. Okey. Sebenarnya ke-6 dah tu. Okey, seterusnya kita tengok gambar ni. Gambar ada orang bertawaduk lah kata orang, bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kena mengena gambar bermunajat ni dengan perundangan Islam? Siapa yang boleh menganalisis kat sini? Boleh bantu saya? Okey, kenalah tu dengan Daniel. Pakai macam kopiah tu kan. Okey, silakan Daniel. Gambar tersebut menunjukkan seorang itu hendaklah bertakwa bagi mendidik jiwa supaya takut akan pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan perundangan Islam. Betul, sesuai dengan cara dia menjawab tu. Berikan bintang. Tahniah. Daniel. Cara dia menjawab pun penuh, betul, sesuai dah. Sekarang ni nampaknya Daniel nampak macam mendahului di situ. Betul, Ustaz. 2 bintang di situ. Tahniah Daniel. Okey, apa yang Daniel cuba sampaikan tadi adalah perundangan Islam ini mendidik jiwa manusia, mendidik jiwa kita. Dia untuk kita sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam solat. Dengan solat kita terdidik untuk patuh segala apa yang Allah perintahkan. Kerana solat itu mesti kena ikut waktu dia. Bukannya kita nak solat subuh tu pada waktu zuhur, tak. Kan? Solat zuhur mestilah pada waktu zuhur dan 4 rakaat. Melainkan ada sebab-sebab yang lain. Contohnya mungkin kita bermusafir dan sebagainya. So di situ menunjukkan perundangan Islam ini sangat mendidik jiwa manusia, sangat mendidik jiwa kita supaya kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perundangan Islam ni komplit, Lokman. Daripada A sampai Z sebenarnya semua ada. Okey. Seterusnya, kita nak sikit nak tekalah sikit. Maksudnya kita nak bagi pengukuhan kepada pelajar kita. Dapat sampai mana setakat ini dia orang ni.
Daripada ramai-ramai rakan anda, gambar-gambar yang disebutkan tadi, kita ada 7 sebenarnya, Man. Ada 7 keunggulan perundangan Islam. Dia ada ciptaan Allah, dia ada adil, dia ada sabat dan syumuliah alamiah. Dia ada semua tu. Saya minta daripada kalangan murid-murid calon SPM Cemerlang 2021 ini untuk berikan saya 3 sahaja daripada keunggulan sistem perundangan Islam. 3 saja saya minta. Mungkin siapa-siapa boleh jawab tak di sini? Okey, siapa tu? Syazrina. Silakan Syazrina. Yang pertama, lengkap merangkumi semua aspek. Yang kedua, hukuman yang adil. Yang ketiga, kekal dan tetap. Ya, dia ada kekal dan tetap. Semuanya ada. Okey, daripada ni ada juga kalau kita tengok tadi keunggulan perundangan Islam. Tahniah Syazrina. Okey, bagi dia bintang Luqman di situ. Syazrina. Okey, dia ada di situ yang menunjukkan ada 7 perkara dan Syazrina boleh sebutkan 3 saja di situ. Jadi Ustaz, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustaz tentang sistem perundangan Islam ini. Ya, betul. Tetapi Ustaz, kita nak rehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Kenapa kita wajib mematuhi perundangan Islam? Perundangan Islam ini satu perundangan yang sempurna, boleh mendidik manusia ke arah kebaikan dan berdisiplin serta berperaturan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Nur Irman Sungeb ataupun nama popularnya Yunis. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya Batu Pahat Johor. Baik Ustaz, saya difahamkan Ustaz ada sediakan video, betul? Ya, betul. Okey, jadi apa kata Ustaz, kita tonton sekarang? Jom, boleh. Sama-sama kita saksikan. Jom kita lihat video yang telah Ustaz sediakan. Liverpool e Manchester City. Sambil leading ni. Proporcional. Macam biasa bro, power kot. Minum. Oh ni. Dulu. Lama lagi kau nak asal. Tak apa, sikit lagi. Teruskan ni. Alah, kejap lah. Satu game yang gini. Kejap lagi. Malah, aku pergi solat dulu. Okey. Alah, sikit lagi. Go, cross. Ambil awal. Cepat lah. Dah solat zuhur belum? Dah asal? Kawan-kawan, runtuhnya masyarakat Islam ni sebab sifat yang macam ni. Makan solat, lalai, tak solat. Itu salah satu kenapa jatuhnya peradaban masyarakat Islam. Ada betul juga, geng. Jomlah, kita pergi solat dulu. Jom. Gol lah. Saya pula. Gol. Tiba-tiba gol lah Ustaz. Okey, terima kasih Luqman. Kita tengok tadi berdasarkan daripada video lakonan rakan-rakan guru sekolah saya minta para pelajar apa yang sebenarnya lakonan tu. Sebenarnya kalau kita tengok pelajar dia orang tengah main game shot, ada orang ajak main, rupanya dia kata nanti habis dah waktu zuhur. So daripada situ, apakah sebenarnya yang cuba disampaikan? Apa yang cuba disampaikan oleh video tersebut, lakonan tersebut? Siapa yang boleh menganalisis video tersebut? Dekat antara para pelajar calon SPM Cemerlang saya ni. Ataupun mungkin di rumah pun boleh tengok juga. Tak apa, analisis juga sama-sama. Oh, nampaknya Umi Ustaz. Okey, silakan Umi. Umi laju angkat tangan. Okey Umi. Saya rasa dia melewat-lewatkan solat dengan lalai dengan tamat. Okey. Itulah perkara sebenarnya. Tadi kalau kita tengok apakah punca seseorang ini betul melanggar peraturan. Yang pertama, apabila kita sentiasa melewat-lewatkan solat. Dia mula-mula lewat. Lama-lama kita tinggal terus. Nauzubillah min zalik. Okey. Yang seterusnya adalah apabila dia langsung tidak solat. Langsung tidak solat macam Umi sahabat sebutkan tadi. Tidak solat memang itulah. Sebab as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Bila kita tak solat, habislah. Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam peraturan Islam. Dan yang seterusnya tadi saya tambah sikit, ini yang saya teruskan kat depan ni, iaitu apabila seseorang itu lalai dan leka dengan dunia. Main game tak salah.
Tak salah main game. Nak mainlah apa juga game yang ada kat dunia ni, mainlah. Tapi jangan sampai lalai, jangan sampai lara. Kerana dengan sampai lara dan lalai itu, maka game itu akan jadi maksiat. Nak main tak salah Ustaz ya? Tak salah. Yang penting kalau azan, terus solat. Ya, dengan azan terus. Orang ajak solat, pergi solat. Jangan nanti dulu. Okay, Ustaz, saya ni orang kata, nyanyilah sikit. Saya kata saya bukan tak nak nyanyi. Kalau orang nyanyi, orang dengar rasa nak tendang je Ustaz. Jadi baik, saya serahkan kepada Ustaz lah. So, boleh Ustaz nyanyi sikit Ustaz? Saya cuba man. Sebenarnya orang sebelum ni orang minta saya menyanyi, saya tak pandai menyanyi. Saya cuba. Kalau tak jadi menyanyi, kalau tak jadi menyanyi ni maksud jadi sajak lah. Okey, kita tengok seterusnya tajuknya perundangan Islam. Hasil daripada saya ambil daripada lagu Exist, Jasnita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perundangan Islam kali pertama kita terdengar sudah jatuh cinta, penuh keimanan dan ketakwaan, mampu membimbing kita jadi mulia. Andainya dirimu nak jadi insan soleh, patuh dan taat Allah atas segala perintahnya, jauhi maksiat, tuntut ilmu yang benar agar terdorong diri, patuhi peraturan di dalam kehidupan. Okey man. Cukuplah tu. Dah tak cukup nafas tadi. Dah cukup nafas. Okey, daripada lirik lagu ini tadi, gimana? Apa yang saya cuba nyanyikan tadi, bukannya nyanyian tu kalau tak sedap tu tak apalah. Daripada lirik lagu ni, saya minta murid-murid yang ada bersama saya calon-calon SPM Cemerlang ni keluarkan 3 sahaja. 3 sahaja bagaimana cara nak menjadi atau mendorong diri kita dalam mematuhi peraturan dalam kehidupan. Ada 3 tadi sebenarnya saya nyanyikan tadi. Kalau Lokman perasan lah. 3 langkah Ustaz. 3. Okey, saya minta murid-murid dekat rumah ataupun berada di studio yang bersama dengan saya untuk keluarkan 3. Siapa-siapa yang boleh keluarkan? Okey. 3 langkah. 3 langkah. Okey, ni Yasmin nampaknya. Silakan. Langkah yang pertama adalah patuh dan taat segala perintah Allah. Ya, betul. Yang kedua, menjauhi maksiat. Ya. Dan yang akhir sekali, menuntut ilmu yang benar. Okey, daripada ni adalah 3 perkara yang mana kita nak jadi orang yang baik, orang yang hebat, mematuhi segala peraturan. Inilah 3 perkara yang saya nyatakan dalam lirik tadi. Kan? Tapi sebenarnya ada banyak lagi perkara lain sebenarnya yang kita boleh tengok. Ada tak perkara-perkara lain yang mungkin murid-murid kat luar, yang kat rumah ataupun yang berada di studio ni bersama dengan saya untuk mungkin ada pandangan ataupun pendapat-pendapat yang lain. Ada siapa-siapa boleh jawab? Okey. Ada siapa cuba nak jawab? Yasmin tadi yang boleh bagi pandangan. Okey, Lokman. Silakan Lokman. Saya rasa makanan yang halal supaya dapat minda yang cerdas dengan menjaga kesihatan tubuh badan. Ya, betul. Memakan makanan yang halal. Okey, nak jadi orang yang mematuhi peraturan, kita kena makan makanan yang halal. Sebab makanan halal ni memang dah dijamin oleh Allah. Bila kita makan halal, kesihatan kita baik. Bila jamin makan yang halal, segala kebaikan tu ada pada diri kita, insya-Allah. Okey, ada tak lagi? Ada siapa-siapa lagi tak yang nak cuba? Betul. Siapa saya Lokman? Saya nak cuba Ustaz. Yasmin. Yasmin lagi, silakan. Menutup aurat untuk menjaga maruah diri. Menutup aurat. Yes. Menutup aurat itu benda paling penting. Sebab kita kalau boleh mampu menutup aurat tu macam simple, macam senang je kan. Tapi sebenarnya susah nak tutup aurat kalau kita betul-betul tak jaga. Macam lelaki pada pusat hingga lutut, tapi nampak simple tapi susah nak dijaga. Betul Ustaz. Itu paling simple kan. Jadi betul. Nak jadi orang yang patuh pada perundangan. Sebab itulah perundangan yang paling simple. Kalau kita patuh, insya-Allah ianya menjadi yang terbaik. Jadi tadi jangan lupa dapatkan bintang untuk mereka. Terbaik tahniah diucapkan kepada Nik Yasmin dan juga Nokman. Okey, seterusnya. Perbezaan. Menarik. Sebelum kita masuk tajuk yang terakhir, sebelum kita pergi, bukan terakhirlah maksudnya, apa yang kita nak sampaikan pada hari ini, pada hujungnya iaitu perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan konvensional. Pernah dengar kan perundangan konvensional atau perundangan Islam ni? Pernah Ustaz. Makna kata kalau konvensional ni yang orang kata
sebaliknya Ustaz Ya betul. Yang berlawanan dengan perundangan Islam. Ya. Betul ke Ustaz? Betul. Jadi kita nak tanya pelajar. Ada pelajar-pelajar yang kat rumah yang berada sama dengan saya di studio ni, tahu tak perbezaan apa maksud perundangan Islam, apa maksud perundangan konvensional ni? Ya, okey. Siapa tahu perundangan Islam tu apa sebenarnya? Mesti Siapa dah tahu, yang nak kita dah belajar jelaskan? tadi kan? Ada tak apa? Okey, Imelda. Siap babai dengan nak habis kelas. Punya bersungguh dengan nak menjawab tu. Inilah PBD ni. Okey, silakan. Perundangan Islam dia hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah. Yes, perundangan Islam hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perundangan konvensional pula, macam mana dikatakan perundangan konvensional? Siapa boleh jawab perundangan konvensional? Okey. Nick Yasmin. Okey, Nick Yasmin. Hukum hakam yang ditetapkan oleh manusia. Maksudnya manusia yang cipta hukum-hukum tersebut. Itu perundangan konvensional. Manusia yang cipta. Jadi, kalau kita tengok berasaskan apa yang ada di hadapan skrin ini, iaitu perbezaan antara perundangan Islam dan perundangan konvensional. Jadi saya minta Lokman dan murid-murid calon cemerlang SPM 2021 ini untuk sama-sama kita buat. Sama-sama kita buat, masukkan ini ceraian ni saya dah bagi lembaran pada anda, tampalkan pada kotak-kotak yang telah disediakan berkaitan tentang perundangan Islam dan perbezaan perundangan konvensional. Jadi Ustaz, kita kena tahu dahululah apakah beza ciptaan orang kata perundangan Islam ini dengan perundangan konvensional. Ya, betul. Selalunya kita tahu tentang perundangan, tapi sebenarnya dia nampak perbezaan antara keduanya. Okey, kalau dah siap, ada siap belum? Okey. Masing-masing tengah bersemangat. Bersemangat nak menjawab di situ. Mungkin Ustaz murid-murid kita di rumah pun boleh juga Ustaz boleh. Boleh tadi kalau kita tengok kembalikan kepada yang ni, boleh susun sendiri yang di rumah. Boleh susun. Sebab mana dia ciptaan Allah, mana dia bersifat lengkap, mana dia bersifat universal, yang mana undangan yang bersifat setempat, mana perundangan yang bersifat ciptaan manusia, dan mana sifat perundangan yang hanya kehidupan di dunia dan di dunia sahaja. Sebab bila kita dah bezakan Ustaz, kita akan nampak dengan jelas kan apakah itu perundangan Islam dan apakah itu perundangan konvensional. Okey Ustaz, saya ada sikit lagi Ustaz. Dua lagi. Semangat. Siapa yang dah siap, kita sama-sama angkat dengan Lokman pun angkat kat depan. Okey, jadi kita ada 3 perbezaan di sini. Semua dah sempat dah angkat dah. Lokman. Lagi yang mereka. Kita punya belum siap. Okey, kejap. Saya satu lagi. Okey, dah siap Ustaz? Okey, jom sama-sama kita tunjukkan di hadapan kamera. Kita tunjukkan di hadapan. Okey, kita tengok. Yang pertama, siapa nak jawab? Okey, kita bagi tanya penghost kita lah, Lokman. Yang pertama apa dia, Lokman? Perbezaan dia. Yang pertama ialah kalau kita lihat di sini, perundangan Islam ialah ciptaan Allah. Okey. Dan perundangan konvensional ciptaan manusia. Ya, betul. Itu perbezaan yang jelas nampak kat situ. Okey, yang kedua siapa nak jawab yang kedua? Dia yang dah angkat tu, siapa nak jawab? Cepat. Okey, apa tu? Okey, Umi Ustaz. Umi laju. Laju Umi. Perundangan Islam bersifat universal. Perundangan konvensional bersifat setempat. Okey, tepat sekali. Bersifat universal, bersifat setempat. Dan yang terakhir, siapa nak jawab? Cepat, siapa nak jawab? Daniel. Laju Daniel. Okey, yang terakhir. Perundangan Islam bersifat merangkumi dunia akhirat. Perundangan konvensional hanya kehidupan di dunia sahaja. Okey, betul. Inilah perbezaan ni. Tepat sekali. Tahniah diucapkan kepada para pelajar di atas benarnya jawapan-jawapan ni tadi. Okey, kalau kita tengok inilah Nokman dah boleh turun Nokman. Okey, kalau ini adalah perbezaan yang dinyatakan antara perundangan Islam dan perundangan konvensional. Perundangan ini ciptaan Allah kerana ianya datang daripada Allah, kalamullah. Perundangan konvensional ciptaan manusia. Siapa-siapa boleh buat. Kita boleh je buat nak perundangan macam mana ikut suka hati kita. Tapi ianya nak kata adil kita pun tak pasti. Sebab manusia ni biasanya ada sifat tidak adil, ada sifat bias tu sendiri. Dan seterusnya bersifat universal. Universal ni menyeluruh. Tak kira siapa-siapa, seluruh dunia, sarwa jagat universal ni. Alamiah dalam bahasa Arab je. Dan yang seterusnya bersifat setempat. Kalau dalam contohnya kalau kita berada di Rengit je dah tempatnya tu. Rengit tu tempat kami belajar, okey. Seterusnya bersifat lengkap merangkumi dunia akhirat dan hanya kehidupan di dunia sahaja. Maka dengan berakhirnya perbezaan ini,
Okey, maka jelaslah tadi. Kita tengok keunggulan dia, kita tengok kekuatan macam mana nak jadi punca seseorang itu melanggar peraturan, macam mana nak jadi orang yang baik untuk tidak melanggar peraturan, dan kita tengok perundangan Islam. Daripada itu, okey, saya minta para pelajar, murid-murid yang berada di rumah, murid-murid yang berada di studio bersama dengan saya, kita pergi kepada pengukuhan. Kita pergi pada pengukuhan untuk tajuk hari ini, ya, Luqman. Okey, pengukuhan yang seterusnya pertama ialah jelaskan 2 keunggulan Islam ataupun keunggulan perundangan Islam. Okey, jelaskan 2 keunggulan perundangan Islam. Okey. Siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. 2 keunggulan. Okey. Silakan, siapa tu? Syazina. Yang pertama, lengkap merangkumi semua aspek. Yang kedua, hukuman yang adil. Okey, tepat sekali. Lengkap merangkumi semua aspek. Perundangan Islam ni merangkumi adil. Dia memanglah inilah yang dikatakan perundangan Islam. Okey, dan juga kalau kita tengok selain daripada yang tadi, punca. Okey, siapa yang boleh terangkan kat sini punca seseorang itu melakukan pelanggaran peraturan Islam? Siapa-siapa boleh ingat kat sini? Punca manusia melanggar peraturan. Siapa boleh jawab? Tahu? Sila angkat tangan. Sila angkat Puncanya tangan. Kan? Ustaz kan? Betul. Punca dia. Yang kita tengok video tadi tu. Video tadi tu. Punca lalai Ustaz kan? Punca dia lalai. Luqman dia cakap lalai. Ini Yasmin. Ni Yasmin, silakan. Punca dia sebab melewatkan solat dan yang itu lalai dengan perkara maksiat. Ya, tepat sekali. Maksiat tu maksudnya tadi video game tu macam saya cakap lah, video tadi tu jadi lalai sebabnya dia lalai sehingga melenggarkan solat. So game tu jadi maksiat. Apa pun Ustaz kena jaga solat ya. Ya, betul. Bila jaga solat insya-Allah terjagalah kehidupan kita. Itu paling tepat sekali. Baik Ustaz, kita rehat seketika boleh ke Ustaz? Boleh, betul. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Sekiranya saya diberi pilihan sama ada nak pilih perundangan konvensional ataupun perundangan Islam, dan saya akan pilih, semestinya saya memilih perundangan Islam kerana ianya satu perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga ustaz kita Ustaz Nur Irman Sungep, guru tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya Batu Pahat Johor. Okey Ustaz, tadi kita dah uji murid-murid kita dengan orang kata soalan aras biasa Ustaz. Ya, betul. Bagaimana pula biasa dengan soalan aras tinggi Ustaz? Ataupun dikenali sebagai soalan kebat zaman sekarang ni, pelajar-pelajar kita kan, SPM, kebat, KB, AT, kemahiran berfikir aras tinggi. So hari ini kita nak uji ataupun kita nak buat pengukuhan kepada pelajar-pelajar yang berada di rumah dan juga yang bersama saya di studio ni, berkaitan tentang soalan kebat. Tajuk kita pada hari ini, Man. Jadi saya bacakan soalan dulu. Okey, soalan dia kalau nak kenal, saya nak ingatkan kat sini, untuk kita tahu soalan tu soalan kebat ataupun bukan, soalan tu mesti ada stimulus. Apa dia stimulus? Stimulus ni macam pernyataan. Yang atas ni dikatakan sebagai stimulus, pernyataan yang dikeluarkan. Okey, kita baca pernyataan dulu. Masyarakat kini semakin hari semakin ramai yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu stimulus. Soalannya, bincangkan cara untuk menyedarkan masyarakat agar sentiasa mematuhi perundangan Islam. Bincangkan cara untuk menyedarkan masyarakat agar sentiasa mematuhi perundangan Islam. Okey, soalan ni adalah soalan kebat 6 markah. Tasawuf Islam ni ada soalan kebat 6 markah. Macam mana kita nak jawab soalan kebat 6 markah ini? Jom saya tunjukkan kepada penonton di rumah dan penonton di studio serta yang menonton saya pada hari ini, bagaimana kita nak jawab kebat 6 markah. Okey, yang berada mungkin yang sambil-sambil menonton ni boleh jawab. Okey, boleh jawab sekarang soalan tadi tu. Dalam kebat 6 markah, okey, kebat 6 markah, kita kena ingat dia ada yang pertama isi. Isi itu maksudnya apa jawapan.
Dia kita bincangkan apa jawapan tu isi. Yang kedua, huraian. Huraian 1. H tu huraian. Okey. Yang ketiga, huraian 2. Huraian 3. Huraian 4 dan kesimpulan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini dia punya kata orang skemanya lah, macamnya lah. Okey. Tetapi macam mana isi, macam mana kita kata huraian ni apa, huraian ni apa, huraian ni apa. Ini saya punya pandangan sendiri. Okey. Nak gunakan boleh, tak gunakan pun boleh. Okey. Huraian kat sini biasanya saya letak kat sini kerana, iaitu menerangkan apa yang ada pada isi. Okey. Ini namakan apa yang ada pada isi. Huraian 2 saya letak kat sini contoh. Contoh kepada huraian 1 ataupun contoh pada yang ni. Huraian 3. Okey, huraian kat sini biasanya hal ini kerana. Pelajar kita memang suka jawab macam ni, Lokman. Hal ini kerana ini. Okey. Lepas hal ini kerana, huraian 4 saya letakkan kesan. Dan yang terakhir kesimpulan. Ini biasalah. Okey, saya harap ianya menjadi mudah untuk memudahkan para pelajar, menjadi panduan kepada para pelajar yang berada di rumah dan berada di sini untuk cuba jawab soalan yang saya kemukakan pada hari ini. Ya, Ustaz. Jadi itu orang kata format, Ustaz. Format lebih kurang format lah. Tapi format ni, yang format ni yang ini. Yang ini daripada pandangan saya. Mungkin okey. Jadi siapa-siapa boleh jawab kat sini? Okey. Satu, cuba jawab. Untuk soalan yang telah diajukan oleh ustaz kita. Okey. Okey. Silakan. Imelda. Okey. Imelda jangan lupa onkan mic Perundangan Islam adalah dengan memberikan didikan agama sejak kecil. Okey, didikan agama isi dia terus. Okey, itu isi ustaz Seiring dengan peribahasa yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey. Teruskan. Sebagai contoh, menghantar anak-anak ke sekolah agama. Okey, betul. Terus. Hal ini kerana anak-anak dapat mendalami tentang ilmu Islam. Okey. Teruskan. Kesannya, generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan budaya agama lain atau ajaran sesat. Tidak mudah terpengaruh. Okey, kesimpulan. Ajaran Islam dapat dikekalkan dan dikukuhkan sampai bila-bila. Okey. Tapi betul lah Ustaz, bila ikut langkah macam ni, rasa senang nak jawab Ustaz. Kan, nampak kan? Mudah dia nak beri, jawab. yang isi dia bagi didikan agama tepat. Melentur buluh biarlah ni, ini boleh. Kerana dengan didikan agama, kita dapat melentur buluh daripada rebungnya. Dan contohnya, memasukkan mereka dalam sekolah agama. Dan hal ini kerana dia dapat masukkan ilmu Islam. Kesannya, supaya mereka ni tidak terpengaruh dengan perbuatan maksiat. Kesimpulan yang diberikan cukup tepat dan tahniah diucapkan kepada Imelda kerana berjaya dapat 6 markah. Tahniah kepada Imelda sikit. Dan juga tahniah kepada murid-murid yang lain. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Kesimpulan hari ini, apa yang kita cuba sampaikan? Apa yang cuba kita sampaikan pada hari ini, ada 4 perkara je Lokman yang untuk kita ingatkan. Yang pertama adalah untuk menyatakan tentang keunggulan sistem perundangan Islam. Perundangan Islam sangat unggul dan sangat hebat. Jadi seterusnya kita dapat mengetahui punca masyarakat melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Islam. Seterusnya langkah mendorong diri mematuhi peraturan dalam kehidupan, dan yang terakhir perbezaan perundangan Islam. Semua ini adalah merupakan kehebatan dan kekuatan yang menyebabkan kita wajib mematuhi perundangan Islam. Nak menunjukkan perundangan Islam itu kita sebagai manusia, sebagai umat Islam wajib mematuhi perundangan Islam secara total. Tidak boleh tolak, tak boleh ambil sikit, buang sikit, tak boleh. Jadi daripada segala-galanya ini, maka jelaslah bahawa perundangan Islam itu datangnya daripada Allah dan bukan datang daripada manusia. Dan dia sangat hebat, dan kita mampu menjadi manusia atau hamba Allah yang soleh, dan insya-Allah sentiasa dirahmati Allah dengan patuh pada perundangan Islam, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz
Jadi Ustaz, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Murid-murid kita boleh dapatkan latihan daripada Sumberku insya-Allah dan juga Portal Delima insya-Allah. Okey, jadi kepada murid-murid di luar sana yang menonton di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan di Sumberku dan juga di Portal Delima. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita Nur Irman Sungeb, guru tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya Batu Pahat Johor, dan juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton di rumah. Baiklah, jadi Ustaz, kita nak lihat bagaimanakah orang kata kesudahan saya dengan adik-adik saya Ustaz. Jom kita lihat. Berbaik ataupun bergaduh. Jom kita tengok kan. Okey, baik. Jadi akhir kata senyum nampak gigi, Azal Zaki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mana budak-budak ni? Cik, sini cik. Cik, sini cik. Alhamdulillah. Tadi Encik dah ikut saya kan? Dah follow saya kan? Dah ikut saya apa yang dia nampak kan? Dalam perundangan Islam tu ciptaan Allah. Betul. Perundangan Islam itu adil. Perundangan Islam tu bersifat syumuliah untuk semua orang. Perundangan Islam tu semuanya ada lengkap. Kerana ciptaan Allah itu memang lengkap. Jadi kita tak boleh nak nafikan. Encik tak boleh nak nafikan bahagian Encik tak boleh nak nafikan, dan tak boleh nak bangga sangat bahagian Encik dapat. Betul, tu. Sebab semuanya datang daripada Allah. Apa yang arwah ayah Encik berdua dah bagikan, itulah yang terbaik sebenarnya. Dah ikut yang terbaik. Boleh? So jadi saya nak Encik berdua ni berdamailah sebagai adik-beradik. Jagalah ukhuwah adik-beradik itu sebaik mungkin. Ya, bang. Boleh tak? Minta maaf ya. Marah-marah tadi bang. Abang minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Ya, minta maaf bang. Alhamdulillah, moga-moga arwah kat sana pun tenang. Amin. Nampak adik-beradik macam ni kan, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas nasihat. Ya, terima kasih Tuan. Alhamdulillah. Sama-sama. Didik TV KPM